Okay, Assalamualaikum and welcome back. Hopefully mungkin sempatlah sikit-sikit untuk you all cuba buat apa ni, praktis apa yang kita dah belajar setakat ni. Mungkin sekadar untuk memahami je lah bukan untuk nak keep track apa yang kita dah belajar, dan mungkin boleh explore detail selepas kursus ni nanti ataupun selepas workshop ni. Okay, kita proceed to next topic, which is data validation. Data validation ni sebenarnya agak penting especially kalau kita nak proses data yang mana yang kita nak serahkan kepada orang untuk mengisi maklumat dekat Excel kita. Seperti mana siapa yang tanya tadi untuk Nur Aida Syakira tadi macam mana nak check if data yang kita masukkan tu dalam format yang betul ataupun tidak yang tak kisahlah kita ke nak masukkan ataupun student ke nak masukkan ataupun orang lain, participant ataupun orang yang akan mengisi borang kita tu, mengisi Excel kita tu, kita nak make sure dia masukkan data mengikut seperti mana yang kita set. Kadang-kadang kita sendiri pun kita terlupa range dia. Ada menggunakan kaedah data validation ni kita akan dapat memastikan perkara tersebut. So contoh dekat sini, katalah kita nak minta supaya pelajar memilih katakanlah negeri lah. Alamat dia nak pilih negeri. Contoh. Jadi kita letaklah negeri, dia punya label kat sini, dan kita nak minta pelajar isi dekat sini. Jadi kalau kita minta pelajar isi, kalau orang Negeri Sembilan, mungkin dia ada yang boleh letak Negeri Sembilan contoh kan. Ada yang boleh letak N9, N9 macam tu. Jadi kita tak nak. Kita nak biar konsisten. Kalau Negeri Sembilan aja satu complete. Kalau Terengganu tak nak TRG. Ada Terengganu. Jadi macam mana kita nak pastikan? Kita boleh guna data validation lah. Salah satu, kalau kita tengok tadi, kita dah belajar tadi, mana-mana yang bersifat list yang kita boleh letak dalam satu list, kita boleh letak dia. Katakan contoh, saya letak beberapa negeri je lah katakan Selangor, Johor, Kelantan, Terengganu dan Kedah, katakan contoh kita letak contoh ni. Bila kita listkan ni, kita ada dua cara untuk kita supply terguna dalam data validation. Pertama kita ikut kaedah yang pertama lah kita letak dekat sini dan kita klik dekat mana tempat yang kita nak supaya student boleh pilih tu ataupun user kita boleh pilih. Katakanlah kita nak letak dekat sini, user pilih kat sini. So apa yang kita perlu, kita pergi dekat data, click on data validation and click on list. Source tu kita klik lah Selangor, Johor ni, Kedah ni kita sini. Jadi bila negeri, user boleh pilih yang mana yang kita dah letak saja so dalam kes ni. Contoh yang kedua menggunakan yang sama tapi kita letak dalam bentuk orang kata name, kita namakan dia dulu. Ini penting kadang-kadang kalau kita nak guna table. Saya cuma tunjuk dia ni. Saya buang balik list data validation ni. Letak any value, so dia akan buang balik kat sini. Mula-mula mana-mana list, kita letak nama dia dulu. Kita select and kita pergi dekat formula, define name. Jadi yang ni kita letak nama negeri. 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 Sekarang ni refer tu betul lah yang kita select ni, kita letak negeri. Jadi kita boleh ada banyak list lah, negeri ke, daerah ke, ataupun apa lagi, program ke, kita ada banyak list, kita namakan. Jadi bila kita nak buat data validation, pergi dekat data, bila kita klik je list, letak dekat sini, kita boleh letak equals to negeri. Kita boleh letak nama dia, tak payah select. Sebab takut nanti kalau case ni pendek tak apalah, kalau list tu panjang, kita boleh letak nama saja. Jadi dia still akan refer to the same ni. Kita ada program EE241, EE242, sekarang ni PEE CEE kot. Saya tak ingat lah 241 dan CEE 242 contoh. Jadi kita namakan dulu program ni, kita letak kat sini. Kita pergi dekat formula,
name, define name, ini adalah senarai program atau kita letak program je lah ya. Program. Okey. Jadi bila kita nak minta pelajar isi program, kita boleh pilih yang tadi ya. Kita guna data validation juga. Data validation, list. Bila list bukan yang lain, list. Kita letak equals to program. Tapi nama kena sama lah. Exactly sama. So nanti program dia boleh pilih yang mana yang dia punya program. Jadi tak adalah kita user tersilap, pilih lah. Ya. Okey. Lepas tu dalam data validation ni, kalau kita tengok sebenarnya ada banyak. List, whole number, decimal, date, okay, time, sebagainya lah. Okay, saya ambil contoh satu dua lagi lah ya. Kita contoh tarikh pendaftaran contoh lah ya. Okay, tarikh pendaftaran. Okay. Tarikh pendaftaran macam kita minta tadi, kita nak minta user isi kat sini. Cuma kita nak bagi macam satu notice atau satu note pada user supaya dia tahu macam mana format tarikh pendaftaran yang kita nak dia masukkan. Contoh dekat sini. Jadi kita still letak ni, relation kita letak date. Letak date ni, start date kita nak make sure user tu masuk pendaftaran ni biasanya kita buat daripada bila. Katakan kita buat seminggu pendaftaran, kita cuma tahu tarikh dia daftar hari apa. Katakan jadi kita letak tarikh start date tu 1 hari bulan 1 contoh 2021 sampai 10 hari bulan 1 je ya. 10 hari bulan 1 2021. Jadi bila dia masuk tarikh yang selain daripada tu, dia akan tak diterima lah ya. Okey, kita ambil satu-satu step. Mula-mula kita letak ni between data ni between, dia ada not between, dia ada banyak lagi. Kita ambil simple lah. Yang between maknanya tarikh tu mesti dia. Takut dia tersilap isi tarikh. Jadi kalau kita isi 1 hari bulan 1 2021 tak ada masalah lah. Ataupun kalau kita isi 10 hari bulan 1 2021 tak ada masalah. Jadi kalau katakanlah dia terisi silap, dia sebenarnya nak isi 1 bulan 1 2021 tapi 2020 dia tersilap isi. Jadi dia akan keluar value does not match the validation and restriction. Jadi kita boleh menyelamatkan data kita daripada diisi oleh value yang tidak sepatutnya. Tapi dalam kes ni kita nak bagi juga user, kena bagi tahu juga user, dia tunjuk contoh, kata contohnya dia letak 1 Januari. 1 Januari ni tak apalah kita letak ataupun dalam bentuk yang tak kena. Jadi kita nak macam nak bagi tahu user dalam bentuk macam mana dia nak isi. Okey, yang tu kita boleh guna satu lagi part dalam data validation iaitu input message. Kita letak apa, title, tarikh pendaftaran katakan. Okay. Sila isi mengikut format berikut. Okey, format dia adalah hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun ataupun tahun-tahun 4 lah ya. Okey, contoh 1 hari bulan 1 2021. Okey, so bila kita buat macam ni, bila dia klik saja dekat sini, bila tak klik tak keluar. Bila dia klik nak pilih je, dia akan keluar ya. Jadi senang ya, user boleh tahu apa nak isi, macam mana nak isi. Okey, ini yang kedua lah. Maksudnya dia boleh isi dalam tarikh yang kita nak supaya dia tak tersalah isi dan kemudian dia tahu apa nak isi. Yang ketiga, dekat data validation ni juga kita boleh error alert ni dia ada 3 option ya. Dia ada stop, dia ada warning, dia ada information. Information ni dia cuma bagi tahu je, bagi tahu kalau ada error lah. Kalau maknanya kita isi maklumat tu lepas daripada tarikh yang dibenarkan, dia tak akan stopkan, dia bagi information je. Kata okey, katakan info apa nak bagi tahu tarikh di luar waktu contoh ya. Okey, so letak kat sini. Jadi bila kita letak 1 bulan 1 2020, dia cuma bagi tahu info tapi dia terima. Maknanya kita klik okey, dia terima. Jadi bergantunglah, ini mungkin tak sesuai dengan, kalau pendaftaran tu memang kita nak letak tarikh yang dalam waktu tersebut saja, maka kita kena guna option stop lah. Kita tak boleh guna info ni dia terima. Dia yang kedua adalah warning ni dia ada option nak terima ke tak. Beza dia. Kalau info kita boleh terima, kalau warning dia ada option nak terima ke tak ya. Kalau kita letak contoh warning ya. Okey, kalau kita letak 1 bulan 1 2020, dia warning.
Dia boleh no ataupun yes. Kita boleh no ataupun yes. Tapi kalau stop, dia terus tak boleh terima. Okey, yang ni kalau stop. Kalau stop, dia memang error. Kita letak klik error. Okey, letak. Kita kalau kita masuk 1/1 2019 contoh. Okey, tarikh di luar waktu. Okey. Sila tak terima langsung. So itu level dia. So boleh pilih lah mana satu yang sesuai dengan tarikh yang you nak. Okey. So dan kita ada contoh apa ni, katakan IC lah ya. IC kadang-kadang orang tersilap, dia terlebih. IC berapa karakter? Kita boleh juga letak kat sini text length ya. Minimum katakan berapa IC? 6, 2, 4. 6, 2, 4, 12. Minimum 12, maksimum pun 12. Okey. Text length. Okey. Jadi kita letak kat sini, bila dia isi, katakan nak isi number dia, terlebih kan? Kan tak boleh. Maknanya tak betul lah. The girl does not match. Tapi kena bagi tahulah dia isi 12 tanpa dia panggil apa, hyphen tanpa hyphen dalam IC ni. So kita boleh letak banyak apa ni data validation format yang boleh kita guna dekat sini. Input message, kita sila isi IC tanpa okey. IC contoh ya. Jadi user pun tahulah. Bila kita letak kat sini, dia isi tanpa tu. Jadi senang. Jadi bila kita pergi tempat lain, dia tak keluar. Kat sini je dia keluar. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru diterima ya. Cuma yang ni display nak kena tukarlah dia punya format. Format dia kena dalam bentuk itu, kita teks lah kat situ ya. Okey. Okay, teks sepatutnya. Okay. So bolehlah diisi ya. So itu adalah data validation. Ada juga ni protect worksheet. Macam mana kita nak protect, yang ni last sekali sebelum kita masuk graph. Okay, protect worksheet maksudnya macam kita nak jadi kita boleh hide kalau kita tak nak. Dia biasa kalau kita buat, kita tak naklah user nampak ni kan. Kita boleh hide. Dia tak ada masalah ya, kita boleh hide, jadi tak adalah keluar. Kalau nampak kat sini dia ada K, lepas K dia terus N. KLM tak ada. Sebab kita hide, tak nak bagi user nampak. Jadi kita buat macam ni, kita nak suruh user pilih ni. Okay. Bila kita bagi dekat user, kadang-kadang user boleh nampak ni, dia boleh tersalah. Dia boleh dekat sini, dia boleh terubah. Contoh mana yang dia nak ubah. Contoh kat sini dia tertekan, dah tersalah, hilang, dah tak boleh. Jadi kita nak elakkan dia. Dia cuma boleh ubah tempat yang dia boleh ubah saja. Kat sini dia boleh masukkan kalau kita tak tukar. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita pergi dekat review, kita protect sheet. Yang ni sebenarnya dia protect semua, tapi saya nak tunjuk perbezaan je dulu. Saya protect dulu ya. Protect sheet. Letak dia minta password, sama ada nak letak password tak letak itu optional lah. Katakan kita tak letak password lah ya. Okey, senang. Jadi bila user tekan apa-apa je, dia tak boleh. The cell or chart you are trying to change is on protected sheet. So tak boleh. Dia nak ubah ke apa-apa kat sini tak boleh. Kat sini pun tak boleh. Cuma masalah dia, dekat sini pun dia tak boleh tukar. Jadi kalau kita protect terus, tapi jadi sebenarnya kita kena ada satu lagi step sebelum kita buat protect sheet ni, supaya tempat yang dia boleh tukar, dia boleh tukar macam ni. Contoh ni dia boleh pilih. Jadi macam mana nak buat? Okey, unprotect balik. Kita pilih tempat yang memang boleh diubah tadi. Okey, right hand click and pilih format cell. Pilih protection, lock. Kita uncheck lock ni. Tempat yang mana kita nak bagi user tukar saja. Bila kita dah lock, kita unlockkan, barulah kita tekan protect sheet. Okey. Dan kemudian kat sini still tak boleh ubah. Kat sini still tak boleh ubah. Tapi kat sini boleh tukar. Boleh ambil. Ya. Yang ni tarikh pendaftaran. Okey. 9 bulan 1 2021. Okey, ni IC. Yang ni pun boleh tukar. Okey, kena ikutlah. Kalau kurang daripada jumlah dia, sistem tak bagi dia kena ada cukup 12. Okey. Okey, cukup 12.
So boleh tukar ni ya. Okey, itu adalah untuk apa ni data validation lah. So semua ada kat sini. Yang ni saya tak tunjuk lah sebab dia I think you boleh explore ni. Time, whole number between, katakan markah pelajar mesti dalam bentuk apa ni whole number 1, 2, 3 sampai 100. Jadi kalau user tersilap pilih 102 ke, dia akan reject lah. Itu contoh yang boleh kita guna kat sini. Yang any value ni default. Mana-mana semua value. Ini kalau kita nak cancelkan semua data validation ni, kita boleh pilih any value. Okay, next kita tengok pada graph pula. Okay, untuk graph ini straightforward lah. I think ramai yang dah guna. Okay, so katakanlah kita nak kita nak display graph untuk ECE 421. So kita pilihlah dulu. Ya, kita pilih ECE 421, kita pilih semua. Katakanlah kita nak pilih group A saja dulu senang. Saya nak tukar balik dia punya susunan tu supaya dia sort by group dan juga by name. Okay, so dia sort by group by name. Okay. Okay, now kita buang dia filter dia. Buang filter, dia balik semula kepada ni, kepada standard display. Dan katakanlah saya nak buat graph untuk ECE 421. Okay, saya pilih je markah mana yang terlibat. Kata untuk semua, pergi dekat insert, okay, insert, dan kemudian ambil graph recommended chart. Ini semua untuk graph, untuk chart lah. Okay, mana yang kita nak? Katakanlah kita nak yang histogram so boleh kita ambil histogram, ataupun kita nak apa ni, okay, yang ni bar. Okay, dan kita boleh ambil bar ni. Ya, mana-manalah yang sesuai yang kita nak. So itu chart dia tak susah sangat. Ya, dia just transfer data yang kita nak. Katakanlah kita nak semua data ni, 55 data ni dalam bentuk kata untuk A untuk kelas A saja, untuk nak compare 55 data ni. So kita masukkan tu dan kemudian insert. Kita boleh pilih mana-mana, boleh cuba yang mana yang sesuai. Okey, kita pilih yang ni, kita boleh nampak ni ECE 421 ya. Tengok dia punya perbezaan. Yang ni mungkin tak sesuai bentuk ni. Mungkin kita nak dalam bentuk yang stack apa ni. Kita boleh tukar anytime ya. Kita boleh tukar chart style, change chart style type. Kata macam tak sesuai pula, okey, pergi dekat stack, mana stack? Column stack ni kok. Okey ni ya. So mungkin kita sesuai yang ni contoh ya. Mungkin kita boleh tukar, boleh ambil yang ni. Dan kemudian chart title tu kita boleh ubah. Dan kita boleh ubah dia punya element, okey. Kita select and then kita quit sekejap. Okay, elemen dekat sini. Kita boleh ubah mana-mana berdasarkan apa pilihan kita kat sini. Katakanlah apa ni, kita nak horizontal, chart title exist title. Okay, exist title apa kita nak balik kat sini. So kita ubahlah. Yang dekat sini adalah bilang pelajar. Okay, pelajar. Dan horizontal chart title exist title vertical. Yang vertical adalah apa vertical ni, apa ni, markah kebilangan pelajar. Ini markah dia campur markah. Ini mungkin tak kena, tapi tak apalah. Ini just contoh macam mana kita boleh manipulate graph ni. Kita boleh tukar dan kita boleh sama ada kita nak. Chart title ni just double click je lah. Ini tak susah sangat ya. Double click, dan ini stack ni mungkin untuk bilangan sebenarnya, dia tak sesuai dengan markah. Ya, untuk bilangan boleh. Ya, untuk bilangan kita boleh tukar lah. Untuk markah mungkin lebih sesuai dalam bentuk apa ni, tukar balik chart type lebih sesuai online ya. Mungkin yang ni lebih sesuai untuk markah ni, tengok ya. Okey, so maknanya yang ni mungkin pelajar mengikut, sebab ni mengikut pelajar itu pelajar nombor 5 siapa dia. Okey, student 4 ni. Okey, ni markah dia. Dan kita boleh tengok ya perbezaan dia.
Okay, so yang ni mungkin banyak you akan guna dalam mini project